Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada anda penonton setia Sembang Sahur. Pejam celik macam lagu pula kan. Kita dah pun berada di episod yang terakhir untuk Sembang Sahur dan hari ini merupakan episod yang ke-9. Dan kalau anda yang lihat ataupun tengok Sembang Sahur semalam, kita masih lagi bersiaran di tempat yang sama iaitu di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik di Shah Alam, Selangor. Kalau semalam kita bercakap tentang kebakaran rumah, lemas, kemalangan dan sebagainya. Hari ini kita nak memfokuskan kepada keadaan jalan raya. Dan untuk permulaan ni sebentar lagi kita akan saksikan demonstrasi andai kata berlakulah sebarang kebakaran melibatkan kenderaan kita. Dan untuk bercakap tentang perkara itu, terus saja saya ingin kenalkan kepada penonton yang berada di rumah ke di mana-mana sahaja. Saya ingin kenalkan kepada anda penolong kanan penguasa bomba Tuan Muhammad Razi Abdul Muttalib daripada Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Selangor. Ya, saya. Terima kasih Tuan kerana ketuan tu menerima kami Sembang Sahur untuk 2 episod malam ini dan juga semalam. Okey Tuan, kita nak tanyalah andai kata berlakulah sebarang kebakaran yang melibatkan kenderaan ni. Sebenarnya kita nak tahulah apa antara punca-puncanya Tuan. Kebiasaannya yang kes yang kita terima banyaknya daripada wiring lah. Oh okey. Biasalah kadang-kadang kenderaan beramai yang buat modifikasi kan. Jadi termasuk juga wiring kenderaan yang lama-lama kan. Dia salah satu penyebab lah berlakunya kebakaran. Okey, jadi maknanya dekat sini pengubah suaian kereta lah yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Okey, saya tak nak buang masa lagi. Saya pasti anda pun dah tak sabar lagi ingin menyaksikan demonstrasi pemadaman kenderaan. Dan kalau kata berlakunya sebarang kemungkinan berlaku kebakaran, ini khas untuk anda semua. Jom kita sama-sama saksikan. Jom Tuan. Baik, kita sama-sama saksikan demonstrasi pemadaman kebakaran kenderaan. Okey, suka saya ingatkan tuan-tuan, apabila berlaku kebakaran, okey, lagi-lagi ketika pergerakan pastikan tuan-tuan bawa kenderaan ke tepi, ke tempat yang selamat dan jangan paniklah. Okey, pastikan keselamatan diri tuan-tuan dan juga penumpang sekiranya ada. Okey, dan sekiranya kebakaran masih di peringkat awal, di peringkat kecil, tuan-tuan boleh buat pemadaman sendiri dengan menggunakan alat pemadam api lah. Okey, pastikan cari punca berlakunya kebakaran. Okey, sekiranya di bahagian enjin bonet hadapan, okey, ini suka saya tekankanlah. Okey, pastikan bonet itu kita buka. Okey, kita buka dan buat pemadaman direct kepada punca api. Okey. Okey, cara menggunakan alat pemadam api mudah saja tuan-tuan, ada tertera pada alat pemadam api tersebut. Okey, dia ada tulis PASS, okey, pull, aim, squeeze dan sweep lah. Okey, tarik picu, aim sumber api dan juga tekan lever untuk pemadaman. Selesai pemadaman, okey, buat pemeriksaan, pastikan tiada lagi kemerebakan. Okey, jadi kita boleh ke sini balik Tuan. Tapi Tuan, tadi saya dapat lihat kalau kita menggunakan satu alat pemadaman api, kadang-kadang tak function, kadang tak berjaya untuk padamkan api tu Tuan. Jadi kita jangan panik. Ya, jangan panik. Biasanya, okey, alat pemadam api yang jumlah yang kecil ni, itu yang kita kena tengok. Okey, berpunca daripada apa. Okey, sebab itu saya nyatakan tadi, pemadaman kena direct terus kepada punca api lah. Baik. Tak boleh sebarangan. Kalau tidak, dia akan mengurangkan kesan pemadaman tu lah. Kalau kes macam tu, kalau kita tak ada alat pemadaman api ni kan, anda kata kalau kita guna air, sebab air je yang ada dekat dalam kereta ni, macam mana Tuan? Boleh, tak ada masalah. Boleh je guna air atau apa-apa medium pemadaman lah. Tapi kita ni sebab kita ikut kempen Jabatan Bomba ni, kita sarankanlah satu kenderaan ada satu alat pemadam api lah. Okey, jadi apa mungkin nasihat Tuan kepada penonton andai kata yalah berlaku sebarang kemungkinan yang mungkin bakal terjadi nanti? Baik, saranan saya sentiasa buat pemeriksaan kenderaan, okey, servis berkala, okey, jaga kenderaan dan pastikan tidak ada sumber-sumber ataupun unsur lain lah yang boleh menyebabkan kebakaran. Ya, dan mungkin saranan saya andai kata kalau kita ni cuaca panas sekarang Tuan kan. Jadi banyak dah orang cakap jangan tinggalkan power bank, laptop yang bateri itu kan. Jangan tinggalkan dalam kereta sebab berkemungkinan akan berlakunya kebakaran nanti. Baik, terima kasih diucapkan kepada penolong kanan penguasa bomba Tuan Muhammad Razi Abdul Muttalib daripada Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Negeri Selangor. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, jadi untuk hari ini macam biasalah saya tak kesorangan. Kalau semalam saya bersama dengan Amir Osman dan hari ini saya bersama dengan Daya Bakar. Dengan cerita Daya Bakar dah ada 2 orang tetamu yang dah get ready bersama dengan Dr. Kamili di sana. Silakan Daya Bakar.
Baik, Afat. Terima kasih, Afat. Nah, saya pun rasanya tadi tak kelip mata juga tengok kan. Wah, kalau berlaku betul-betul tu kiranya kita tahulah apa nak dilakukan. Terima kasih kerana kongsi ilmu bersama dengan kami. Dan tentunya di Sembang Sahur, Pejam Celik Bak Kata Afat, ini adalah episod yang terakhir. Dan episod kita kali ini sangat penting sebab persediaan untuk orang ramai nak balik ke kampung. Iaitu kita nak bercerita tentang keselamatan jalan raya. Dan seperti biasa, Dr. Kamilin. Ya, saya. Dr. Kamilin nampaknya macam dah bersedia ke nak balik kampung ni? Memang lepas ni nak balik kampung lah. Terus ke? InsyaAllah. Oh, okey. Sesuai dengan topik kita hari ini lah. Dan tentunya bukan kami berdua dan juga dengan Afat. Kita juga bersama dengan tetamu kita yang saya rasa kalau anda tengok ni mesti kata, oh, selalu tengok video-video mereka ni. Saya antara yang selalu tengok lah. Ya. Okey. Apa kita perkenalkan mereka? Ya. Kita bersama dengan Abang Jaafar dan juga Abang Gan. Selamat datang ke Sembang Sahur. Thank you. Ini dia. Kalau nak tahulah untuk mungkin macam kenal siapa ni? Mereka ni sebenarnya sangat terkenal di banyak platform, di semua platform sebenarnya. YouTube lah, TikTok lah, Instagram dan sebagainya, Saya Facebook. pernah buat keputusan nak beli kereta sebab review daripada mereka ni lah. Ya ke? Tapi kereta tu ya Abang Ga ada review, Abang Jaafar tak ada review. Oh, so Abang Gan menang lah kali ni. Mana saya kali yang dia. berjaya racun ni lah. 1-0 lah. Maksud ini betul-betul pengaruh yang kiranya berkongsi sesuatu yang bermanfaat lah. Yes. Betul, Dr. Abang Kamilin? Jaafar ni dia punya kereta review dia yang canggih-canggih sikit. Teknikal lah. Kita tak boleh nak beli yang tu. Ya, betul So, betul. rasa menyesal ke tak lepas beli tu? Macam mana? Tak okey lah. Okey. Ya. Dan kepada anda semua kalau nak tahulah jumlah pengikut lah sebenarnya kiranya lebih daripada 3 juta kalau digabung dengan kedua-duanya. Tapi sebab tu saya nak sapa dululah semua yang berada di depan saya. Assalamualaikum semua, apa khabar? Wah, sihat ke tak? Saya dapat tahu katanya tak cukup kuat suara. Sekali lagi Apa khabar semua? Alhamdulillah. Itu dia. Okey, jadi kita nak cerita tentang keselamatan jalan raya Tadi kata Dr. Kamilin kata dah terpengaruh. Sekarang ni nak beli dah tak sempat. Jadi kita nak bercerita tentang keselamatan lah. Kita tanya dekat wajah apa dulu lah ya. Bila orang nak balik kampung ni, kadang-kadang dia dah happy, dia fikir baju raya. Dia dah fikir semua kelengkapan anak-anak. Yang dia terlupa adalah kereta, kenderaan nak balik tu. Jadi bagaimana agaknya, apa perkara asas yang mereka kena tahu tentang kereta sebelum nak balik kampung ni? Sebelum nak balik kampung tu, dia kena ada kereta lah. Okey, baik. Kalau tak naik bas dan sebagainya Kalau tak lah. ada kereta, dia naik bas lah. Okey. Dan kena pastikan fizikal kereta tu sihat lah. Okey. Tak kira lah kereta baru ke kereta lama. Kalau kereta lama, dia kena servis. Kalau kereta baru, dia ada schedule servis dan follow servis tu. Okey. Kalau kita tengok minyak brake, banyak lagi minyak brake. Tapi schedule tu kata kena tukar, dia kena tukar lah. Sebab mata kita tak terror macam orang yang kira minyak kan. Betul juga. Jadi dia ada kadang-kadang brake spongy apa semua tiba-tiba tak makan, faded kan. Benda-benda yang memang dah ada dalam schedule. Jadi sebenarnya senang je. Buka Google, tengok apa yang kena buat. Ataupun buka instruction manual. Instruction manual tu memang dia suruh baca sebenarnya. Ya. Walaupun kereta kita auto, nama dia instruction manual, kita kena baca. Jadi dia tahu setiap 10,000 kena buat apa, 20,000 kena buat apa kan. Jadi kalau kereta tu dah dekat nak servis, servis dulu. Jangan servis kemudian. Sebab the moment kita balik dalam keadaan jam contohnya kan. Perjalanan contohnya 500 km. Contohlah 500 km. Tapi disebabkan jam, stres apa semua tu, actual engine yang idling apa semua tu lebih daripada 500 km. Dan bagi enjin tu sihat. Sebab selain daripada kita tension, yang bagi kereta tu tension. Prepare semua benda-benda tu. Check spare tire, angin apa semua. Check lah. Ini kau tengok ni tengah review tentang apa ni, Abang Jaafar? Masa ni Apa tu? saya pun tak ingat. Jadi Tak sebab banyak saya sangat video? dah banyak sangat buat video. Ya. Saya pun tak ingat yang mana saya scam orang ni. Saya pun tak ingat. Jangan. Tapi nampak macam tengah cerita tentang keselamatan ke apa tentang benda-benda macam ni lah. Tu guna gear neutral. Ya. Tip-tip yang nak bagi enjin sihat, tahan lama kan. Okey, itulah bukan apa kadang-kadang yelah kita pakai je kereta sampai rosak nanti barulah nak betul. bawa. Lady driver. Tak sesuai lady driver je. tak semestinya. Janganlah. Ada kawan saya di terror tau. Oh, dia dia terror. tukar tayar semua sendiri. Oh, Walaupun dia okey. wanita. Gitu. Abang Seorang kan. ni kan. Abang kan. Macam mana pula? Tadi kalau cerita pasal servis, make sure bukanlah check sendiri. Kena tahu kalau dah time, kena hantar servis. Betul. So Abang kan, soalan saya.
Kalaulah orangnya jenis yang memang tak tahu apa-apa sangat pasal kereta ni lah. Tapi dia kata tak apalah, nanti-nanti je lah kita cek kereta tu. Boleh ke macam tu? Selamat ke? Tapi bagi saya asas tu kena tahulah. Baik, Macam contoh? mana hidup mati pun asas tu kena tahu. Contohnya kena tahu macam mana nak pump angin tayar tu. Okey. Macam mana nak pump tu, macam mana nak isi minyak. Itu benda-benda yang asas tu. Ataupun benda-benda yang asas yang macam mana nak cek level minyak hitam dan sebagainya. Itu benda-benda asas yang wajib kena tahu benda tu. Tapi kalau tak tahu biasanya hantarlah mana-mana workshop benda tu. Kalau tak pandai kena belajar juga. So in case kalau berlaku apa-apa kita tahu benda tu. Kita tak perlulah pandai sangat yang kita perlu tahu A sampai Z pasal teknikal. Tapi benda-benda yang asal macam tu yang memang kena tahu benda tu. Dan for me bagi saya selain daripada perkara-perkara asas yang perlu cek sebenarnya benda-benda yang basic equipment kena ada juga dalam kereta bagi saya. Okey. Kan? Contohnya macam katakan pemadam api, at least kena ada 1 kilo pun dah cukup dah. Lepas tu macam like sekarang ni banyak benda yang boleh dapat dengan harga yang lebih murah sekarang ni. Contohnya pump angin, pump tayar angin dan sebagainya. So jumper dan sebagainya. So banyak yang kita boleh buat benda tu lah. Kalau tengok video ni tengah review apa ni? Tiba-tiba kat tengah jalan raya saya nampak dia. Yang ini saya tengah review highway baru masa tu. Highway ni tak buka lagi masa tu. Saya masuk highway tu untuk review highway tu. Bukan kereta je review, highway pun review juga. Ya, highway pun review juga, betul juga. Okey, sekarang ni sebenarnya kalau nak cerita keselamatan raya ni, itu baru asas dia. Itu baru permulaan. Kita nak berehat dulu, Doktor Abang Gan, Abang Jaafar. Kita rehat dulu sebentar, anda semua jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami dalam Sembang Sahur. Jumlah pakat tonton Sembang Sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, Sembang Sahur di TV3. Jumlah pakat tonton Sembang Sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, Sembang Sahur di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Syukran, episod terakhir. Oh, sedih lah dia macam itu. Sedih lah. Memang kita syukran juga. Tapi dah episod terakhir ni sedih. Perjalanan tu yang indah sebenarnya. Itulah dia. Sedar tak sedar dah episod ke-9 kita Daya. Afak kembali lagi. Duduk sebelah Daya. Itulah, sekejap sana, sekejap sini. Nampak tadi tu besar api Jadi kita perlu ada ilmu pengetahuan lah Anda kata kalau berlaku sebarang kebakaran macam tu, dan jangan panik. Itu yang paling utama sekali. So saya rasa kalau siapa-siapa pun macam terbakar ni panik terus. Betul. Kan? Betul. Tapi kita panik kalau tak ada suara orang ni, Afan. Saya rasa macam duduk 5 orang kat sini Kita nak dengar suara yang dekat depan kita ni. Itulah. Okey. Sekali lagi saya nak satu tepukan yang paling gemuruh daripada abang-abang bomber. Tegak bergaya, baju berceloring. Orang panggil anggota bomber ni adalah Wira Merah. Wira Merah hari ni saya Wirawati Pink. Jambu. Okey, baik. Jadi saya dan Afak ni kita nak berbincang tentang keselamatan di jalan raya. Betul. Aspek yang sangat penting sebelum jumpa orang tersayang, pasti keselamatan tu nombor 1. Jadi Abang Gan, Abang Jaafar ni, diorang ni kan orang yang kiranya sangat berpengalaman, cakap je pasal kereta hujung jari. Jadi tadi kita dah tanyakan, katanya kena selalu cek apa? Ya, prepare. Kena cek. Tak boleh bawa pakai kereta tu pakai je. Tapi nak tahu juga selalunya lah, adakah jenis-jenis kereta yang berbeza membawa impak ataupun efek yang berbeza kalau kita nak balik kampung tu sebenarnya dari segi keselamatan tu? Basically kereta is kereta lah. Kalau dia pakai engine, then basically sama je. Basically dia memang ada engine, ada silinder, ada piston, minyak hitam, gearbox. Dan semua benda tu ada fluid dia lah. Unless kita pakai kereta elektrik lah macam itu yang saya nak tanya ke saya tu. Bagan. Ya. Saya nampak ada review pasal kereta elektrik. Okey. Dia musim-musim perayaan ni, punyalah kita nak bawa balik kereta baru, kereta elektrik ni. Ada tak kemungkinan, sebab takutlah kan jalan bateri raya bateri tu dia macam bawa power mana? bank biasanya. Dia bawa power bank. Cuba cerita sikit konsepnya ni. Power bank bersama mana apa So, semua. basically sebenarnya kereta elektrik tak adalah untuk orang baru mungkin dia ada range anxiety sebagainya. Tetapi untuk yang dah biasa, dia lebih kepada perancangan. Nak pergi ke mana. So daripada point A ke point B, kita patut berhenti ke tidak? Tapi biasanya orang katakan, akan traffic jam, akan makan bateri dan sebagainya. Tetapi uniknya kereta elektrik ni dia terbalik sikit. Dia macam di kawasan bandar dia lebih jimat sebab dia ada regen braking.
Sambil braking tu dia akan charge balik benda tu walaupun tidak banyak, sedikit benda tu. Sebaliknya kalau kita berada di highway, kalau kita speed, pemakanan bateri tu lebih tinggi, penggunaan bateri tu adalah lebih tinggi. Tetapi bergantung kepada cara kita punya pemanduan lah. Tapi kebiasaannya kebanyakan kereta elektrik ni, contoh kalau daripada point A kita nak pergi ke point B, sampai point B dekat skrin dah tulis estimate yang tinggal kat situ balance berapa persen yang tinggal, anggaran benda tu. So kita akan plan sebelum, dia perlu satu effort lah. Satu effort yang sebelum gerak ni, okey, hari ni kita nak point A ke point B, kita patut berhenti ke tidak? Okey, kalau patut berhenti, kita kena berhenti tempat yang ada charger. Contohnya, kalau kita balik ke utara, kita berhenti dekat Tapah for example. So Tapah ada charging station. So Tapah kita charge tak perlu lama pun. Kita charge dalam 10 ke 15 minit. So biasanya 10 ke 15 minit kita berhenti, kita charge, kita turun, pergi toilet, biasanya solat and then naik balik 15 minit. Easy. So 15 minit masuk jalan kereta, busuk-busuk boleh naik dalam 150 ke 200 km. Dia bergantung kepada banyak faktor juga dari segi charging tadi. So at least boleh sampai ke kawasan kampung. Kawasan kampung kalau rumah tak ada wall box, kita boleh gunakan tripin. Boleh juga. Boleh. Tapi lambat lah. Tapi lagi lambat. Contoh kalau kita guna wall box, contohnya mungkin dalam 9 jam. Tapi kalau guna tripin mungkin perlukan dalam 20 jam contohnya. Tapi at least benda tu ada charge jugalah. Okey, Dr. Kamilin macam berminat sebenarnya dengan kenderaan EV ni. Adakah lepas ni beli kereta EV pula? Boleh difikirkan yang Xiaomi baru tu cantik. Tapi kena pilih lah. Review daripada Abang Gan ke Abang Japar nanti? Tunggu daripada review dulu. Kalau meyakinkan kita beli. Tapi sekarang kita ada penonton nak tanya soalan. Standby Abang Japar dengan Abang Gan. Abang Gan rasa mana penonton mana kita ada soalan tu? Di situ. Nak tanya soalan dekat siapa? Abang Gan. Peminat nombor 1. Okey, sebenarnya Tuan, saya tak berapa nak dengar soalan tu. Tak apa, kita cuba perbaikilah soalan tu. Sekejap kita akan dapatkan bunyi yang lebih kuat. Abang Gan pun tak dengar tadi. Saya dengar. Dia kata kelajuan highway tu 110 biasanya. Musuh dia call lah. Cuba kita dengar kat sini, takut penonton kat rumah tak dengar. Sekali lagi. Tak dengar juga? Tak ada lagi. Tak apa. Okay, tak apa. Kita tahan dulu sekejap sebentar. Okey, walaupun dah tak sabar sebenarnya nak tanya soalan tu. Hold kejap. Sekarang ni Afad dulu tanya kepada Dr. Kamilin. Okey, Dr. Kamilin. Soalan tu kita simpan sekejap. Okey, Sembang Sahur ni sebenarnya dia balance kan. Soalan tentang keselamatan raya. Dalam masa sama juga kita selitkan tentang dakwah, ilmu agama dan sebagainya kan. Bercakap tentang kemalangan ini, ada 2 jalan cerita lah yang saya nak tanyakan kepada Dr. Kamilin tentang hukumnya lah. Satu, kenderaan bermotosikal. Orang ni bawa motor pergi ke masjid. Nauzubillah, kemalangan meninggal. Satu pergi masjid. Satu lagi kemalangan diakibatkan oleh yang bawa motor ni, dia berlomba. Berlomba, rompit dan sebagainya, meninggal. Jadi antara 2 cerita yang saya cerita tadi tu, mungkin Dr. Kamilin boleh kongsikan tentang hukum-hukumnya. Satu pergi masjid, satu lagi meninggal akibat kemalangan. So basically kita tengok 2 beza ni. Satu pergi nak buat amal soleh, satu lagi pergi nak ganggu orang ataupun senang cerita dosa lah, bermaksiat, memudaratkan orang lain. Apa kedudukan kedua-dua ni? Kita tak nafilah yang mana pergi ke masjid ni, siapa tahu setiap langkah dia pun Allah kata Allah akan bagi dia darjat, naikkan pahala dia lagi dan Allah akan padamkan dia punya dosa. Bahkan ada dalam hadis Bukhari dan Muslim yang mana Nabi beritahu bagi orang yang berjalan pergi ke masjid tu, Allah akan setiap kali dia pergi, setiap kali dia balik tu, dia akan dapat nuzulan di jannah. Maksudnya tempat nuzulan ni tempat macam penginapan, rumah tamu. Ya Allah akan bagi, maksudnya dia akan dapat rumah di syurga. Tapi bagi yang pergi ni istilahnya kita kata merepit ataupun mengganggu orang lain, membahayakan orang lain ni, itu salah satu perbuatan yang dianggap boleh mengancam nyawa, boleh membunuh diri sendiri. Yang ini Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Nabi kata dalam satu hadis ni, kalau 2 orang Muslim itu bertemu dengan pedang, maka mereka tetap menetak, kedua-dua ni yang al-qatil wal maqtul finnar. Satu yang terbunuh pun masuk neraka, yang membunuh pun masuk neraka. Jadi Nabi bagi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa? Okey, yang membunuh tu kita fahamlah kalau dia masuk neraka. Tetapi yang dibunuh tu kenapa pula dia masuk neraka? Dia yang kena bunuh, bukan dia bunuh. Sebab Nabi berkata sebab dia harisun ala qatli sahibi, sebab dia bersungguh nak bunuh saudara dia. Maksudnya dia ada azam nak buat benda tu, walaupun dia tak buat, maka dia akan
dia akan dapat balasan ke atas tu. Sama juga macam dalam kes ni, dia buat sesuatu benda yang mengancam nyawa orang lain, walaupun dia yang mungkin kemalangan, Allah akan hisap dia sebagaimana dia membahayakan orang lain. Baik. Baik Dr. Amin, saya rasa terang penjelasan dia. Betul. Itu mesti sesuatu yang Afad memang dah lama nak tanya saya. Ini nasihat untuk anda semua yang ada motor dan sebagainya. Ingat-ingatlah kan. Kadang-kadang kalau kita ni ada atas motor abang dan Abang Jaafar, kan kita ingat benda tu banyak kali dah kita ingatkan kan. Tapi bila nafsu mengawal keadaan kan. Jadi janganlah kita merempit dan sebagainya kan. Dan sebenarnya kami nak kongsi dengan anda, iaitu kita ada singgah sahur, iaitu dekati atlet Paralimpik Negara Ahmad Amil Hussein yang aktif dalam sukan bowling. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan. Okey, jom kita singgah. Alhamdulillah, kita dah sampai di PPRTB KL Gombak Setia. Hari ini kita nak bertemu dengan insan istimewa yang mana merupakan atlet Paralimpik kebangsaan suatu ketika dulu yang mana banyak meraih pingat-pingat walaupun OKU fizikal dan berkursi roda. Siapakah beliau? Jom kita pergi ke rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih sudah datang. Khabar? Sihat ya, Allahu Akbar. Terima kasihlah sudi jemput saya ni. Kita ni datang kat sini daripada singgah sahur ni nak tahu juga apa perkembangan abang sekarang ni. Perkembangan terkini menjaga keluarga saja, terutamanya isteri saya dia ada sakit koroner epilepsi. Jadi saya menjaga 100% lah pada keselamatan isteri saya. Kita nak tahu abang, sejak bila abang mewakili Malaysia ni dalam sukan bowling ni? Saya bermula tamping bowling pada tahun 2006, Sukan Asia. Lepas tu yang terakhir sekali 2017, Sukan Asia Malaysia jadi tuan rumah. Apa pencapaian yang tertinggi yang abang pernah dapat dalam sukan bowling bang? Pencapaian terbaik saya ialah Sukan Para ASEAN dekat Incheon, Korea. Saya mendapat pingat perak. Pengalaman waktu pertandingan Para ASEAN dekat Incheon, Korea ni dapat mengalahkan daripada negara Thailand, China, daripada Hong Kong, negara-negara yang besar lah. Macam mana abang persiapan bulan Ramadan pada tahun ni? Ya, sambut Ramadan pada tahun ini alhamdulillah kita sambut dengan sederhana saja dan tunggu anak-anak balik ke buka puasa sekali sama-sama. Ya. Hari raya macam mana, Pak? Hari raya ni insya-Allah kita akan balik kampung lah dekat Pahang sana. Balik kat Pahang. Pada Berang Piu Gerantot insya-Allah. Alhamdulillah. Ada sedikit nasihat atau pesanan kepada orang di luar sana, bang? Nasihat saya, walaupun kita OKU, kita boleh berusaha untuk mewakili negara dan mengharumkan nama Malaysia supaya lebih bersemangat untuk masa akan datang. Ya. Maknanya tidak menjadi penghalang. Ya, tak menjadi penghalang walaupun kita OKU. Germa gandum yang merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, B1, B2, B6, asid lemak, omega 3, serat semula jadi, protein, magnesium, fosforus dan zinc. Germa gandum sememangnya sumber makanan dengan pelbagai manfaat untuk kesihatan serta membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Baiklah, kita nak mempersilakan wakil daripada Massimo untuk memberikan sedikit cenderahati kepada tuan rumah kita pada hari ini. Dipersilakan.
Terima kasih bang kerana sudi melayani saya datang ke rumah ni, dapat saya ambil ilmu daripada abang sikit. Nanti insya-Allah rezeki kita jumpa lagi bang Insya-Allah. Terima kasih. Abang tolong doakan saya jadi semangat macam abang juga. Atlet kebangsaan. Ya, insya-Allah. Okey bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah selesai singgah sahur kita pada hari ini di PPR Gombak Setia. Benar kata Allah SWT, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesulitan ada kemudahannya. Terima kasih, kita jumpa lagi. Ya, itu dia. Terima kasih kita tengok singgah sahur tadi tu. Dan sebenarnya tadi kan ada soalan daripada penonton. Sebenarnya kami simpan soalan tu rapi-rapi sebab kita nak iklan dulu. Betul. Tapi biasanya kita pengacara yang akan pass ke studio dan sebagainya. Tapi hari ni request Bang Abang Jaafar. Sebab Abang Jaafar ni kalau di review, dia mesti sebut perkataan ni. Okey Abang Jaafar, inilah masanya yang dinanti-nantikan. Silakan. Kita kembali ke Seri Pentas. Kita kembali selepas ini. Jumlah pangkat tonton sembang sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, sembang sahur di TV3. Jumlah pangkat tonton sembang sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, sembang sahur di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita bersiaran secara langsung dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik Shah Alam. Kita nak dengarkan tepukan yang paling kuat dan paling panjang sekali. 1, 2, 3. Wah. Semua semangat ni. Dah berbuka. Moreh, sembang sahur. Wah. Syed, saya dah jadi macam... Tak, sebab awak cakap kuat dah lama. Mereka tak berhenti. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Baik, tadi sebelum kita berehat tadi, kan ada seorang pegawai bomba yang nak tanya soalan. Kan, ada masalah teknikal. Dan kita nak panggil sekali lagi. Minta dah okey lah mic itu. Silakan tuan. Okey, Assalamualaikum. Soalan saya untuk Ambagan. Okey, mengenai hak kelajuan. So, di Malaysia kita sedia maklum, hak kelajuan di lebuh raya kita adalah 110 km per jam. So kita ambil contoh sebagai di lebuh raya Autobahn di Jerman yang tidak meletakkan hak kelajuan speed untuk di lebuh raya negara tersebutlah. So saya nak apa pandangan Ambagan mengenai hak kelajuan di Malaysia berdasarkan jalan raya, aliran trafik serta pengalaman Ambagan dalam bidang inilah. So adakah kerajaan Malaysia perlu menaikkan limit kelajuan di Malaysia, contoh 110 ke 120 ataupun ke 130. So apa pendapat Abang Gan? Saya rasa Tuan, saya kena jadi menteri dulu lah baru boleh jawab soalan Tuan ni. Tak. I think sebenarnya perkara ini dah dibincangkan agak lama sebenarnya. Since daripada dulu lagi dah bincangkan. Even baru-baru ni pun dibincangkan dalam parlimen juga mengenai kenaikan hal laju kepada lebih tinggi. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh membandingkan antara kita dengan Autobahn. Autobahn memang, Autobahn dia punya jarak dia agak jauh, 13,000 km. Panjang dia tu. Dan sebenarnya apa yang kita silap adalah bukan all the way dia tiada hak laju. Separuh daripada tu ada hak laju. Sama juga dengan kita, dia ada hak laju, cuma minimum dia 60, maksimum dia 130. And then yang tak ada limit, you can go as fast as you can. Sesuai lah geng-geng orang katakan yang king ni memang sesuai lah masuk ke kawasan situ. Dan benda tu sebenarnya dia tidak begitu sesuai untuk kita ikut jejak Autobahn because of the banyak faktor. Yang paling penting adalah sebenarnya jalan tar di Autobahn tu, dia punya ketebalan dia tu adalah 2 kali ganda lebih tebal daripada highway yang berada di negara-negara maju lain kebiasaannya. Dan selain daripada itu, keadaan geografi yang membuatkan yang dia boleh pergi dengan laju. Sana dia lebih kepada straight road. And then jalan dia lebar. Tetapi di sebalik of mereka boleh speed dengan unlimited speed. Benda tu ikut kepada kesesuaian. Tetapi mereka ada juga undang-undang dan juga enforcement yang agak ketat. Contohnya tidak boleh memotong di laluan kanan sebab dia adalah left hand drive. Cuma boleh memotong arah kiri. Tidak boleh cucuk kenderaan depan. So
itu adalah antara yang orang katakan hukuman yang mereka akan dapat. Termasuklah kalau jadi berlaku itu akan digantung at least orang katakan lesen 3 bulan sebagainya. So enforcement tu yang penting tu, yang buat benda tu. So nak dibandingkan dengan kita memang tidak sesuai. Bagi saya keadaan sekarang memang dah mencukupi 110 dengan keadaan di highway sekarang ni, itu pun orang dah laju daripada itu. Itu kat Malaysia, Okey, yang autoban tu berapa kelajuan maksimum yang boleh ditekan tu? Ikut kepada kenderaan berapa yang boleh tekan. Paling laju pernah tapi direkodkan? Kebiasaannya untuk kenderaan yang sekarang ni OEM keluar, biasanya dia akan 250, dia akan cut off. Tetapi orang kita ni bukan orang kita lah. Mereka ni kreatif. Sama juga orang kita kreatif. Kita tahu macam mana kita boleh lebih pada 250. Kita boleh atasikan dia, kita boleh buat bypasskan dia. Mungkin boleh pergi 300, mungkin boleh pergi 400. Antara berani tak berani je. Tapi tengok muatan juga. Kalau muatan berat tak boleh. Betul lah. Tapi tengok berani. At the end tengok kepada kita juga, kita berani ke tak berani benda tu. So bagi saya tidak sesuai lah. Sekarang ni I think dengan saya yang antara faktor tak sesuai adalah keadaan di jalan kita lah. Maksudnya geografi, jalan laluan yang curam, keadaan beralun dan sebagainya. And then certain highway 3 lane and then masuk 2 lane. So motor pun ada, dekat sana tak ada benda tu. So ada banyak faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi benda tu. Baik, okey. Dr. Kamilin, kalau kita bincangkan tentang keselamatan lah daripada segi sudut Islam pula. Macam mana? Agaknya mungkin ada apa saranan kita sebagai seorang Muslim yang kita boleh amalkan supaya keselamatan ni sebenarnya benda yang sangat-sangat penting, tapi kadang-kadang kita ni biasalah kita tak jadi apa-apa kita pun sambil lewa kan. Saya tambah sikit. Berdosa tak kalau kita dipotong queue? Potong queue. Itu Malaysia selalu buat. Potong queue? Okey. Saya pernah drive di highway yang disebutkan tadi. Dan juga saya pernah drive di Jepun. Dua-dua ni ada beza. Yang di situ memang kita boleh speed lebih 200 lah. Tapi memang macam Abang Gan sebut, memang rakyat dia patuh lah. Kalau dia tiba-tiba tunjuk kena perlahan, semua akan slow. Dia tak ada nak cucuk-cucuk, nak gaduh-gaduh. Di Jepun ni, Masya Allah, nak potong queue tu saya tabik. Bila bawa tu, bayangkan jam, dia nak keluar ke simpang kiri tu. Jam tu sampai saya kira 5 km panjang. Tak ada satu kereta pun yang akan cilok kat depan. Cilok tak ada. Padahal jalan ni kosong. Yang kita nak pergi straight tu kosong. Dia akan ikut. Dan macam itulah kalau kita tengok dekat mana-mana pun lah dia punya disiplin, dia punya moral. Itu Masya Allah. Okey, balik kepada soalan apa yang kita boleh buat sebelum kita musafir. Selain daripada ambil langkah-langkah yang dah disebutkan tadi, paling utama sekali bagi saya lah, kita always amalkan protection. Maksudnya doa, zikir yang Nabi SAW ajar kepada kita, zikir pagi yang petang tu actually is satu zikir yang protection bagi diri kita supaya tidak berlaku mudarat dan musibah. Dan juga doa musafir, itu penting. Orang kita tak faham apa doa musafir yang Nabi ajar. Contohnya, bila Nabi musafir, Nabi akan doa yang kita tahu, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrim. Dan panjang sikit tu, dan hujung dekat akhir tu Nabi minta Allahumma inni a'udzubika min ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya Allah, aku minta supaya dijauhi daripada pandangan yang buruk, bencana lah yang kita tak suka nak melihat dia. Dan Nabi minta semoga keluarga kita, harta kita yang kita tinggalkan, apa yang kita bawa itu semua Allah lindungi. Itu salah satu. Dan pada masa yang sama juga kita doakan pula pada saudara kita. Macam mana? Okey, kalau tahu saya nak balik kampung. Okey, sahabat-sahabat kita tahu Nabi kalau dulu dia tahu sahabat dia nak pergi musafir, dia akan datang jumpa. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi akan doakan dia. Antaranya Nabi kata astaudi'ukallaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku tinggalkan kamu kepada Allah, agama kamu, harta kamu, kamu punya penyudah dia. Maksudnya Nabi doa supaya kita leave it to Allah. Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga. Itu yang Nabi SAW doa. Dan lagi satu doa yang penting juga, dalam riwayat Tirmizi, Nabi akan doakan kepada sahabat dia nak musafir, Allahumma itwilahul ard wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, pendekkanlah jarak perjalanan dia dan mudahkanlah perjalanan. Maksudnya jangan bagi dia rasa jauh. Nak balik Kelantan mungkin 20 jam, raya-raya ni, biar dia rasa kejap, biar dia rasa tenang, walaupun 20 jam. Baik, okey. Wah, banyak. Sikit saya tanya tapi jawab penuh rapi. Paling penting basic doa naik kenderaan tu je lah kita baca kan. Sekurang-kurangnya lah kan. Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Okey. Kita nak tanya kan kepada Abang Jaafar kejap lagi. Tentang bangsa baik beli tu. Kejap lagi. Okey, tapi untuk waktu ni jom masak biasalah dengan Chef Naim. Kali ni menunya menarik ni. Apa ya? Pai ayam seharum Ramadan. Sebaik dah berbuka. Jom kita saksikan. Jom.
Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan sekarang ni saya akan buat menu istimewa iaitu pai ayam seharum Ramadan menggunakan roti sandwich dengan germa gandum Massimo. Germa gandum yang merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3, serat semula jadi, protein, B1, B2, B6, magnesium, fosforus dan juga zinc. Dan selain daripada roti Massimo ni, saya ada jugalah bahan-bahan lain yang kita perlukan dekat depan kita. Kita ada kita punya kentang lenyek, kita ada kita punya mozzarella keju, cili benggala, cili kisar, sos tiram, sos cili, telur kuning, bawang, ayam kisar, rempah kari, jagung, serbuk kunyit, serai, halia dan bawang putih. Baik, untuk langkah yang pertama ni, mana yang nak kena blender ni semua kita potong dulu. Serai kita potong. Okey, potong kecil-kecil sikit. Seterusnya kita potong bawang putih, bawang merah. Lepas kita dah potong bahan-bahan kita nak blender, sekarang kita blend. Masukkan bahan-bahan kat dalam blender ni. Memang meriah ni. Okey, seterusnya kita masukkan rempah kari. Rempah kari. Kita masukkan serbuk kunyit. Dan kita boleh masukkan sekali dengan kita punya cili kisar. Okey, sekarang kita blend sampai halus. Kemudian kita tumis bahan ni. Okey, dah pun siap. Okey, panaskan kuali. Kemudian kita masukkan minyak. Sekarang ni kita masukkan kita punya bahan yang dah dikisar. Kita kena tumis dia sehingga dia pecah minyak. Kita tunggulah lebih kurang lagi 3 minit. Okey, untuk bagi dia jadi. Inilah hasil dia. Lepas kita dah duk kayuh. Sampai dia kering macam ni. Okey, dan langkah yang seterusnya, apa yang kita nak buat, kita akan masukkan ayam dekat dalam ni. Okey, masukkan semua ayam dekat dalam ni. Okey, kita satukan terus bersama dengan kita punya sos cili dan juga sos tiram. Okey, sambung kacau lagi. Yang kali ni pula apa yang kita nak buat adalah kita nak bagi ayam ni masak. Lebih kurang dalam masa 5 ke 6 minit. Inilah hasil dia. Kita dah keringkan dia. Dan kenapa dia jadi macam ni? Sebab kita kurang minyak. Tapi yang penting hasil dia jadi. Saya akan menggunakan kita punya roti sandwich dengan germa gandum Massimo ni untuk buat kita punya pai. Sebab apa? Germa gandum sememangnya sumber makanan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan serta membantu mengurangkan risiko sakit jantung. Okey, kita akan pakai lebih kurang dalam 8. Okey, kita ambil 8 keping roti. Okey, pastikan kita susun bertindih macam ni. Kita akan pakai rolling pin untuk kita rollkan semua roti-roti kita ni. Okey. Pastikan dia lepeh. Pastikan semua sama tebal. Kalau dia betul-betul nak nipis, bagi betul-betul nipis. So, kita ambil acuan kita. So, kita boleh letak dia terus dekat atas. Okey, dan langkah yang seterusnya, ambil pisau. Kita lalukan je dekat tepi acuan kita ni. Saya nak kalau boleh bila kita buat ni, pastikan roti tu biar dia ada, orang kata ada lebih sikit. Okey, jadi ini hasil dia. Bila kita dah trim tepi ni, kita padatkan dia sikit. Kan, saya dah padat dia dan inilah hasil dia. Kita dah dapatkan kita punya base dia. Okey, lantai untuk kita punya pai ni. Dan salah satu cara lagi untuk elakkan daripada pai korang bocor. Cara dia, ambil kuning telur, sapu. Okey. Sapu dulu. Baik, saya dah sapu kita punya kuning telur. Sekarang ni saya akan bakar dekat dalam oven. Suhu 160 lebih kurang dalam 5 minit. Bakar ni dulu. Inilah hasil dia. Nampak? Kita punya kuning telur ni, dia dah mula kering dekat kita punya roti. Yang ini akan buatkan kita punya roti ni dia takkan bocor lah. Jadi untuk langkah yang seterusnya, kita dah boleh assemble ataupun kita boleh siapkanlah kita punya pie ni. Apa yang kita nak kena buat dahulu, yang pertama adalah saya akan letakkan kita punya mashed potato. So kita sapukan di permukaan bawah. Okey, sekarang ni kita ratakan kita punya mashed potato. Dan yang seterusnya kita letakkanlah kita punya isi ayam yang kita dah buat daripada tadi tu kan. Masuk terus kat dalam ni. Kemudian kita ratakan dia. Yang ni memang another level lah orang kata kan. Okey, nampak? Isi ayam kita dah ratakan dekat atas roti. Dan langkah yang seterusnya kita boleh potonglah kita punya sayur ni. Untuk kita jadikan dia sebagai dekor dekat atas kita punya masakan ni. Untuk baby corn ni saya akan potong separuh. Terusnya kita ambil kita punya capsicum. Kita taburkanlah sikit keju di permukaan atas ni. Dan sekarang ni kita akan bakar kita punya pie ni untuk kali yang kedua. Yang ini pula kita nak bagi keju dia cair. Jadi dia lebih kurang dalam 170 selama 5 ke 6 minit. Inilah dia, saya punya hidangan istimewa iaitu pai ayam seharum Ramadan menggunakan roti sandwich dengan germa gandum Massimo. Memang anda boleh cuba buat di rumah, resepi mudah ini. Jangan lupa cuba.
Jumlah pakar tonton sembang sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, sembang sahur di TV3. Alhamdulillah. Jumlah pakar tonton sembang sahur, bulan Ramadan penuh barokah, program terbaik jadi pilihan, sembang sahur di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Plan B dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami. Sudah 9 episod dah kita. 9 episod dah. Kita mula kat mana? Kurang dari 10 minit. Kurang 10 minit. Saya siap kira tau. Kita mula kat Smarkel, lepas tu IPD Ceras, Betul. Lepas tu UPNM, dan kita berada sekarang ni dekat HQ Balai Bomba Kota Anggerik. Okey, kita nak wawarkan juga kepada anda pada 27 Mac lepas, program titipan kasih Ramadan Harian Metro bersama dengan McDonald's Malaysia telah pun mengagihkan juadah moreh dan bubur lambuk ke penduduk Taman Seremban Jaya Seremban serta sumbangan kotak rezeki kepada keluarga asnaf di Negeri Sembilan. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut lagi, jom kita saksikan bikisan yang telah pun disediakan. McDonald's Malaysia adalah sebuah syarikat milik 100% orang Islam yang dimiliki oleh Datuk Azmi bin Jaafar, pengarah urusan dan pemilik syarikat McDonald's Malaysia. McDonald's Malaysia juga menunaikan rukun Islam ketiga, iaitu mengeluarkan zakat di seluruh Malaysia. Sejumlah sebanyak 12 juta ringgit telah diagih-agihkan. Kami menjalankan program Ramadan McDonald's setiap tahun dan ini adalah tahun ke-10 kami menjalankan program tersebut. Program Titipan Kasih Ramadan Harian Metro bersama McDonald's dah dijalankan sebanyak 3 kali. Yang pertama di Madrasah Al-Syukriah Pantai Dalam, yang kedua di Al-Usta Masjid Al-Rafi'ah, yang ketiga hari ini Alhamdulillah Seremban ini Masjid Saidatina Khatijah. Kita akan menyediakan 100 kotak rezeki yang diberikan kepada keluarga asnaf. McDonald's Malaysia telah menjalankan aktiviti sumbangan moreh selama 10 tahun yang mana restoran kami menyumbang makanan moreh kepada masjid-masjid yang berkaitan dengan lokasi mereka. Istimewanya pada hari ini di Negeri Sembilan, Persatuan Kebajikan Ronald McDonald's ataupun dikenali sebagai RMAC Malaysia akan menyumbang kepada 6 rumah anak yatim sebanyak RM14,000 dan sumbangan itu akan disampaikan sebentar lagi oleh Presiden Persatuan Kebajikan Ronald McDonald's itu Datuk Azmi Jaafar, dan sumbangan ini yang istimewanya adalah sumbangan daripada keluarga Datuk Azmi iaitu Yayasan Jaafar Ahmad. Harian Metro dan MACD dapat meneruskan program ini di tahun-tahun akan datang. Dengan kerjasama untuk mengagih sejumlah makanan atau bantuan daripada McDonald's, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita semua keredaan daripadanya. Okey, baik. Saya dengan Afad saya tersenyum sebab teringat Abang Jaafar ni. Saya dalam video dia kalau anda saksikan, dia selalu sebut bangsa baik beli. Betul. Orang cakap Abang Jaafar ni dia macam sarkastik. Betul ke tu? Bangsa baik beli Yalah, bangsa baik beli ni dia memang wujud. Dia memang wujud dekat mana-mana saja kan. Macam contohlah kita beli kereta A. Datang, apa saya tak beli kereta B? Apa saya tak beli kereta C? Jadi bila kita pergi umrah, apa saya tak pergi haji? Bila kita dah pergi haji, apa saya tak bantu jiran sebelah? Kita bantu jiran sebelah, apa saya ada orang miskin kat. Dia memang akan sentiasa ada bangsa macam ni, bangsa baik beli. Jadi kalau bangsa baik beli tu, contoh kita beli kereta A. Apa saya tak beli kereta B? Jawab balik kat dia kan. Engkau je lah beli. Saya memang nak beli kereta A. Awak dah beli kereta B tu? Belum kan? Baik diam kat dia. Cakap macam tu je. Sebab kita yang nak, kita beli apa yang kita suka. Betul. Kita jangan beli sebab dia suka, kereta ni nampak kaya. Sebab kita yang nak bayar kan. Nanti kalau hujung bulan tak cukup duit, boleh tak? Dulu suruh baik beli yang ni, boleh bagi duit? Tak, dia tak bagi duit juga kan. Kita juga yang nak tanggung kan. Jadi baik diam. Jadi bangsa baik beli ni, baik beli ke baik diam sebenarnya? Bila kita nak jawab kita, dia suruh dia baik diam. Maksudnya apa-apa pun kita ikutlah pendirian kita. Jangan ikut orang. Jangan yang keluarkan duit kita kan. Ini dia sibuk duk tanya sana, tanya sini, tanya masuk grup tu tanya ni, masuk grup ni tanya ni. Ada tak kena kecaman ke daripada netizen ke? Biasa. Kecaman tu memang biasa. Tu sebagai, tak kisahlah kita jadi media ke apa, memang
kecaman tu biasa je, normal je. Kena terima lah. Betul. Sebab kita yang pilih kan. Abang Jaafar. Biasa lah. Abang Jaafar ni hashtag kalis kecam lagi je. Abang kan macam mana? Biasalah sebagai orang handsome biasa kena kecam. Tak. Memang biasalah. So apabila kita dalam bidang ni mungkin ada orang tak setuju dengan apa kita kata. So itu hak masing-masing lah. So kita sampaikan dengan apa yang kita tahu, apa yang sebab mungkin orang tak tahu benda tu. So kita lebih memahami, kita lebih tahu internal apa yang berlaku. So itu pandangan kami. So terpulang pada masing-masing benda tu. Baik. Jadi sebenarnya kalau berbincang tentang keselamatan jalan raya ni, kita apa yang paling kita nak tekan kat sini supaya anda semua sentiasa berhati-hati dan sayangi diri anda, sayangi orang yang tersayang dengan mementingkan keselamatan. Betul lah. Kena ingat orang lain jugalah. Kadang-kadang ni kita ni dah betul-betul bawa kereta pun semua orang lain pula kan yang punca berlakunya kemalangan tu kan. Jadi fikir kita, fikir orang lain juga. Betul. Begitu. Rancang perjalanan anda. Betul. Dan sebenarnya saya dan Afad sebenarnya nak beritahu kepada anda sebenarnya kita dah pun sampai ke penghujung, bukan penghujung rancangan saja, penghujung segala episod untuk Sembang Sahur 2024. Betul tu. Dan saya mewakili host lain lah, Amir Osman, Muaz Muhammad, Daya Bakar dan saya sendiri dan juga kru penerbitan Dr. Kamilin, Ustaz Elias, kita punya penerbit Faris, Kak Ati juga dan kepada semua mereka yang kami bekerjasama, tempat-tempat yang hebat yang kami bekerjasama sepanjang rancangan ini, dan kami harap rancangan ini membawa manfaat kepada anda. Dan kami juga dengan sangat-sangat berbesar hati mengatakan rancangan ini alhamdulillah disambut baik oleh orang ramai. Alhamdulillah. Dan semoga kita tahun depan akan dapat menyambung legasi ini dan mendapat sambutan yang juga meriah. Dan saya nak ambil sedikit boleh, sebab malam ni adalah malam yang sangat-sangat istimewa. Malam ganjil. Dr. Kamilin, betul malam ke-25. Malam Jumaat. Saya nak ajak menyeru semua sebenarnya untuk membacakan doa yang paling patut kita baca. Dr. Kamilin. Ikut sunnah. Baik, insyaAllah malam ni malam ganjil 25 dan juga bertepatan malam Jumaat. So moga-moga kita harapkan inilah malam yang kita tunggu-tunggu. Okey, jom kita. Baik, saya akan doa pendek je apa yang Nabi doa je. Nabi ajar kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, maka ampunkanlah kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi itu dia Sembang Sahur 2024 melabuhkan tiranya hari ini. Saya Fazil Fuad. Saya Daya Bakar. Assalamualaikum semua. Dengan keluarga, ayah bonda, maaf dipinta. Adik-adik, senyum selam bersambut ada. Duit tak ada, raya kedua dengan saudara Palung Makna Fatimah Uda. Yang tua bersembang kisah lama, yang muda nangkap TV aja. Raya ketiga ke rumah kawan, bekas murid satu tingkatan, terhibur hati tak dapat bayangkan. Okey, jom tepuk sekali. Rio macam pasar ikan. La la la. Okey, jom ikut. Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Raya keempat yang istimewa, di rumah Intan pujaan truna. Tiba di halaman hatiku hampa, kasut capal penuh di tangga. Jom kita balik. Raya kelima diajak teman jalan-jalan sampai ke Pekan, tengok wayang filem Hindustan. Ayo, duit habis belanja sakat. Raya ke-6 rumah tok ketua. Harapan